Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. China mula melonggarkan peraturan kuarantin dan keperluan ujian saringan COVID-19 secara beransur-ansur di beberapa bandar utamanya. Perkembangan terbaru itu melegakan penduduk dan merasai suara orang ramai akhirnya didengari kerajaan. Menurut sumber kepada Reuters, peralihan dasar tersebut berlaku selepas ribuan rakyat keluar ke jalanan membantah sekatan ketat dan ujian besar-besaran yang dilaksanakan Beijing selama ini. Tunjuk perasaan tersebut pertama kali berlaku sejak Presiden Xi Jinping mengambil alih kuasa pada 2012. Pengubahan peraturan dan dasar untuk mengekang penularan wabak itu akan diumum beberapa hari lagi. Britain akan melaksanakan kerjasama pertahanan bersama Taiwan. Perkara itu dinyatakan pengerusi jawatan kuasa hal ehwal luar Parlimen Britain, Alicia Kearns, selepas bertemu Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen. Antara perkara yang difokus dalam pertemuan itu adalah bagaimana untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan di wilayah Indo-Pasifik. Pada masa sama, melihat bagaimana Britain boleh memainkan peranan dalam krisis negara kepulauan itu dengan China. Britain tidak mempunyai hubungan diplomatik rasmi dengan Taiwan, namun menyokong Taipei berdepan ancaman yang semakin meningkat dari Beijing. Penguraian uranium oleh Iran sebanyak 60% baru-baru ini menimbulkan kebimbangan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa. Menurut Ketua Agensi berkenaan, Rafael Grossi, Tehran pada masa sama tidak lagi mahu berkongsi sebarang maklumat mengenai program atomnya. Grossi berharap Iran dapat menjelaskan penemuan kesan uranium di 3 tapak yang tidak diisytihar. Penemuan tersebut telah menjejaskan rundingan perjanjian nuklear Iran 2015 dengan kuasa besar dunia. Tehran didakwa cuba mengelak usaha penyiasatan IAEA yang menjadi sebahagian daripada rundingan tersebut. Seorang warga Palestin maut ditembak dari jarak dekat oleh polis rejim Zionis dalam satu kejadian di tebing barat. Polis rejim mendakwa mangsa ditembak kerana menikam salah seorang anggotanya menggunakan pisau. Bagaimanapun, seorang anggota Perbandaran Huara, Wajih Oden, berkata berlaku pertengkaran antara mangsa dengan polis Israel sebelum beliau ditembak. Bandar Huara hingga ke selatan Nablus di utara tebing barat merupakan kawasan rondaan tetap tentera dan polis rejim. Finland dan Australia terus berkukuh hubungan dan kerjasama dalam membentuk pembangunan mampan kedua-dua negara. Ia hasil pertemuan Perdana Menteri Finland Sanna Marin dengan rakan sejawatnya dari Australia Anthony Albanese dalam rangka lawatannya di Canberra. Marin, pemimpin Finland pertama melawat Australia, turut berucap mengenai keselamatan global di Institut Lowy. Negara-negara kumpulan G7 dan Australia setuju untuk mengehadkan harga bahan bakar Rusia pada paras $60 setong. Menurut kenyataan kumpulan G7, ia selaras dengan keputusan Kesatuan Eropah sebelum ini. Usaha tersebut bagi mengurangkan keuntungan yang diperoleh Kremlin yang digunakan untuk membiayai peperangan di Ukraine, selain menstabilkan pasaran tenaga global dan meminimumkan manfaat ekonomi negatif yang terhasil daripada perang tersebut. Harga baharu bahan bakar itu akan berkuat kuasa Isnin ini. Sementara itu, kira-kira 60 buah kapal akan mengeksport bijirin keluar dari Ukraine menjelang tahun hadapan menerusi program bijirin dari Ukraine. Menurut Presidennya Volodymyr Zelensky, kapal pertama telah berlepas ke Habsyah dengan muatan gandum. Diikuti kapal kedua dengan 1/3 muatannya juga merupakan gandum untuk Somalia. Sekatan hampir 6 bulan akibat peperangan menyebabkan 3 pelabuhan Laut Hitam Ukraine ditutup. Ia dibuka pada akhir Julai menerusi perjanjian antara Moskow dengan Kiev yang diusahakan oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu dan Turki.
Bola sepak Piala Dunia 2022 di Qatar, Korea Selatan mara kepusingan kalah mati setelah menewaskan pasukan pilihan Portugal 2-1. Kemenangan itu menyaksikan Korea Selatan menamatkan saingan dalam kumpulan H sebagai naib johan, 2 mata di belakang johan kumpulan Portugal. Walaupun berkongsi 4 mata dengan Uruguay yang menewaskan Ghana 2-0, perbezaan jaringan memihak kepada Korea sekaligus membolehkannya muncul pasukan Asia ketiga layak kepusingan kalah mati selepas Jepun dan Australia. Sekian berita yang disunting oleh Ashrik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.